Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semasa saya belajar di Politeknik dulu, terdapat pelbagai jenis program yang dianjurkan, terutamanya keusahawanan. Ia bertujuan untuk memupuk minat para pelajar untuk berniaga dan menjadi usahawan. Begitu juga saya. Tamat je pengajian, saya minat berniaga. Tapi bila saya dah ke bidang personality TV, saya nak teruskan. Tunggu saya popular dulu, baru saya berniaga. Baik, teruskan bersama saya Imran Akil dalam episod kali ini iaitu Keusahawanan Institusi Pendidikan Tinggi. Pelan Tindakan Keusahawanan Institusi Pendidikan Tinggi 2021 sehingga 2025 adalah ke arah memperkasakan agenda keusahawanan dalam kalangan pelajar. Maka untuk episod kali ini, kami akan memaparkan kejayaan alumni dalam perniagaan hasil daripada ilmu dan kemahiran mereka sendiri. Kementerian Pengajian Tinggi sedang giat menjalankan pelbagai program dan usaha untuk melahirkan lebih ramai graduan holistik dan usahawan sosial. Seterusnya, menyumbang kepada pencapaian lonjakan 1 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pendidikan Tinggi 2015-2025. Institusi pendidikan tinggi amat berperanan penting dalam usaha meningkatkan minat para pelajar menceburi bidang keusahawanan selepas tamat pengajian. Selain universiti, politeknik dan kolej komuniti juga adalah institusi yang telah ramai melahirkan graduan yang kini bergelar usahawan. Ciri-ciri keusahawanan ini sebenarnya memang perlu diterapkan di kalangan pelajar. Kerana apabila ciri-ciri keusahawanan ini diterapkan di kalangan pelajar ketika proses pembelajaran di peringkat institusi, maka sedikit sebanyak sebenarnya dia memberi ruang dan juga memberi sedikit kata orang tu maklumat dan juga boleh membantu pelajar ini apabila keluar kelak dan tidak hanya bergantung kepada makan gaji kata orang tu, dan sekurang-kurangnya boleh membuka perniagaan sendiri. Memang telah ramai graduan politeknik dan kolej komuniti menjadi usahawan, iaitu berniaga sendiri dalam pelbagai bidang menerusi pengalaman dan kemahiran yang diperolehi semasa belajar dahulu. Muhammad Syazwan Haji Ruslin adalah graduan jurusan Hospitality Politeknik Sultan Idris Shah Sabak Bernam, Selangor pada tahun 2014. Daripada ayah dah start berniaga. So kami every time setiap kali bersekolah, habis sekolah terus ke kedai. So ramai orang ingat part time sekarang ni ialah senang. Tak, sebenarnya kami bermula daripada bawah juga. So apabila bermula daripada bawah, habis je sekolah, membesar pun di kedai. Kadang tidur pun di atas meja di kedai. So daripada situlah bermulanya orang kata apa, kami adik-beradik, saya lah, especially saya, minat dalam bidang usahawan. Berbekalkan ilmu yang dipelajari serta minat yang mendalam terhadap industri makanan, maka telah mendorong Syazwan untuk menceburi bidang perniagaan. Kini beliau sedang giat mengusahakan perniagaan restoran dan produk makanan di bawah jenama Tu Dia Pak Tam. Mempunyai pengalaman selama 8 tahun bekerja dalam industri makanan F&B dan pernah bekerja di hotel rantaian antarabangsa Pan Pacific sebagai tukang masak selama 5 tahun sebelum menubuhkan perniagaan sendiri. Saya bermula dengan kolej komuniti Selayang, iaitu sijil
hotel and catering selama 2 tahun. Selepas habis 2 tahun, start daripada tahun 2009 sehingga 2011. So start pada 2011 sampailah ke 2013, saya menyambung pelajaran di Politeknik Sultan Idris Shah di Sabak Benam, iaitu diploma hotel dan catering. So apa yang ilmu yang dapat ketika waktu belajar ialah lebih kepada critical thinking dan kemahiran lah. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab pengalaman bekerja, bisnes dengan belajar, dia dua benda yang berbeza. Sebab tu saya pernah tanya ayah, saya kata kita dah bisnes, kenapa saya perlu belajar? So ayah kata, Pak Tam sendiri kata, you kena pergi belajar juga, sebab belajar ni dapat meningkatkan pemikiran sebenarnya, cara you bergaul, cara you nak berinteraksi dengan orang, how you confident level dengan orang. So that's why saya sama belajar, dan daripada situ memang betul sebab banyak benda yang belajar, seperti kita buat presentation, daripada situ kita mengasah bakat kita nak present lah. And then yang kedua, kita belajar skill TVET. Seperti mana yang tahu, Coach Miti dan Politeknik ni dia mengajar TVET lah. So daripada TVET tu saya dapat implement ke dalam company sedikit. Kini, restoran beliau telah mempunyai beberapa cawangan yang menyediakan pelbagai menu dan citarasa yang istimewa. Kalau kata cabaran dalam usahawan ni, memang orang kata banyaklah. Tak semudah orang cakap, hari ini berniaga, esok akan untung. Tak. So yang pertama sekali, kita kena anggap satu bisnes ni ialah hobi kita. So apabila kita anggap benda ni hobi, so kita buat apa, kita jatuh ke, kita luka ke, kita sakit ke, still kita akan buat lagi, and buat dan terus buat. Okey, yang kedua, macam mana kita nak konsisten dalam perniagaan tu. So apabila kita nak konsisten, yang kedua itulah, kita kena anggap benda ni macam darah daging kita. Kita kena jaga dia betul-betul, kita kena belai dia. Jaga dan belai tu macam mana? Kita kena bersabar, kita kena ada ilmu tentang keuangan, kita kena tahu ilmu management, macam mana kita nak manage staff, apa semula. So daripada situ, insya-Allah kita akan dapat handle lah bisnes kita dengan cara yang baik. Kejayaan yang dicapai oleh Syazwan macam nampak mudah. Namun hakikatnya, beliau telah melalui pelbagai liku dan cabaran sebelum berjaya. Beliau sentiasa berpegang kepada prinsip dan semangat untuk terus berjaya. Memang menarik dan seronok jika kita sebagai graduan dapat kerja sendiri melalui perniagaan sendiri. Tapi mungkin awal-awal tu, kita lah bos, kita lah kuli. Tapi lama-kelamaan, bila sudah maju, kita mempunyai pejabat yang cantik dan pekerja yang ramai. Usaha untuk menjadi seorang usahawan tidak semestinya setelah tamat pengajian. Semasa belajar juga, sebenarnya kita boleh menjadi seorang usahawan. Nur Hurul Aini Khairul Hisham, pelajar peringkat diploma dalam jurusan pengurusan runcit di Politeknik Sultan Azlan Shah Shah Alam, adalah contoh usahawan pelajar yang cemerlang. Pada mulanya, Aini jadi customer pembeli bawal lah kan. Aini beli bawal dulu, lepas tu bila kita dah suka, kita jual lah pula kan. Mula-mula jadi dropship je, untung RM1. Lepas tu Aini cuba dropship, pasal Aini tengok dropship boleh pergi jauh sebab ramai kan orang join COD Aini. Lepas tu Aini survey lah, pergi kilang sendiri, pasal Aini keluarkan tudung sendiri. Jadi dropship tu susah juga sebab Aini baru SEM 1 kan. SEM 1 pun busy. Baru nak kenal macam mana nak belajar dekat Politeknik. Tapi Aini buat COD weekend. So, weekday Aini pergi kelas macam biasa.
Lepas tu dah habis kelas kan, ini terus buat packing order apa semua. So ini memang COD waktu weekend saja. Ini waktu mula-mulanya jadi dropship lah. Lepas tu ini dah ada barang sendiri, lagi susah lah sebab kita nak kena postage, kita nak kena COD. Lepas tu kalau lambat postage nanti customer marah, betul. Lepas tu ada masa sikit je terus pergi COD. Tapi kita COD terus banyak-banyak lah, tak adalah 1-1-2 nanti kan buang masa lah kan sebab kita ada kelas apa semua kan. Macam tu lah. Hurul Aini Empire adalah syarikat milik Nur Hulur yang memasarkan produk tudung dengan jenama Hurul Scarf. Hurul Aini Empire telah ditubuhkan seawal tahun 2019, kini mempunyai pencapaian jualan yang memberangsangkan yang membolehkan Nur Hulur untuk mengembangkan lagi perniagaannya. Tudung bawal, shawl. Tudung bawal ada macam-macam bidang. Ada bidang 45 untuk standard size, bidang 50 untuk yang labuh lah. Lepas tu shawl ada macam-macam jenis shawl. Shawl satin, umrah, lepas tu plated, macam-macam lah jenis shawl. Sebelum ni Aini jual bawal je. Lepas tu Aini masukkan shawl sebab nak banyakkan lagi pilihan customer kan. So lepas pada Aini masukkan shawl tu lah yang sale lagi makin lama makin naik. Sebab kita dah banyak pilihan untuk customer kita kan. Bermula berniaga secara atas talian di rumah, kini beliau memiliki sebuah kedai sendiri sebagai stor pusat jualan produknya. Cabaran dia, bila kita berniaga online, orang tak nampak barang kita depan-depan. Orang tak nampak kualiti kita depan-depan. So, bila barang sampai, diorang akan cakap warna lain. Lepas tu, kebanyakan ini terlalu banyak order. Bila banyak order, ini akan ada mistake lah. Macam ada buat salah order. So, akan terletak colour lain ke, order lain ke apa semua. So, kita kena postage balik lah. Kita berjual murah. Kita jual murah, untung pun sikit kan. So, bila kita kena post balik, itu cabaran kita lah. Macam, kena pusing balik. So, sale yang banyak tu bukannya nampak banyak je. Sebenarnya banyak lagi nak kita kena cover, kena rolling balik. Macam tu lah. Pandai berdikari, tidak pernah berputus asa dan pandai membahagikan masa antara belajar dan berniaga adalah sikap terbaik yang ada pada Nur Hulur. Beliau adalah contoh ikon remaja terbaik sebagai perangsang kepada para remaja atau pelajar lain. Aini ni saya tengok seorang yang tabah, kuat sebab dia umur baru 19 tahun tapi dah boleh buat yang macam ni. Kadang-kadang dalam pukul 5 pagi tu pun saya tengok dia still lagi uruskan postage, uruskan customer dia apa semua. Tidur pun dalam berapa jam sebab dia belajar lagi kan. Pukul 8 dah masuk kelas. Saya nampak dia seorang yang sangatlah kuat. Terima kasih kepada KPT kerana memberi peluang kepada saya dan percaya saya. Lepas tu Politeknik Sultan Azlan Shah, Politeknik saya sendiri dan mentor saya Puan Nuraini binti Hashim. Dia sangat-sangat membantu saya. Lepas tu dialah yang push saya untuk saya buat lagi baik. Elemen keusahawanan juga penting dan dia juga menjadi trust kepada kementerian untuk memperkasakan mereka terlibat dalam keusahawanan. Jadi di peringkat awal lagi, di peringkat institusi, Politeknik dan Kolej Komputer, mereka ini didedahkan pada elemen-elemen keusahawanan dengan melibatkan dia pada program-program yang terkhususlah semasa di industri, dan kita memberi sokongan di samping memberi pendedahan kepada dia dan sokongan-sokongan dalam konteks menghubungkan dia dengan pihak-pihak tertentu supaya mereka juga melihat bahawa keusahawanan ini adalah satu skop yang boleh menjamin kejayaan juga. Kami memang menawarkan kursus-kursus keusahawanan yang mana kursus-kursus keusahawanan ini sama ada telah dimasukkan dalam kurikulum yang ditawarkan ataupun melalui kegiatan-kegiatan pelajar itu sendiri. Dan alhamdulillah di Kolej Temelung ini kita berjaya sebenarnya membuat satu center yang dipanggil inkubator keusahawanan atau kami dinamakan sebagai HUGE.
pelajar ni belajar bagaimana untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Syukran. Dalam dunia pendidikan, tak kisahlah kita ni muda ataupun tua, asalkan kita ada usaha dan keyakinan tinggi untuk terus maju. Walaupun pada awalnya kita bukanlah siapa-siapa. Bagi individu yang sanggup mencari ilmu tanpa mengira usaha, itu adalah satu usaha yang patut kita puji. College Community bukan sekadar memberi ruang kepada pelajar muda sahaja, malah turut memberi peluang kepada komuniti. Di Politeknik dan College Community sebenarnya kita ada dua skop yang utama. Satunya pembelajaran secara sepenuh masa, dan pada masa yang sama juga kita juga menawarkan program secara part time, yang mana untuk memperbanyakkan peluang. Dan satu lagi ialah program pembelajaran sepanjang hayat, di mana College Community dilihat sebagai penerajulah dalam konteks pembelajaran sepanjang hayat. Muhammad Anwar Asmawi, graduan Kolej Komuniti Temerloh dalam sijil penyelenggaraan bangunan, adalah pelajar veteran berhebat ketika itu yang menjadi pelajar sepenuh masa. Saya telah belajar di Kolej Komuniti Temerloh selama 20 bulan, lebih kurang 2 tahun. Di situ kos yang saya ambil iaitu pada mulanya adalah senggaraan bangunan. Semasa saya di dalam seorang tentera, saya tidak pernah terlintas di hati saya untuk menjadi seorang kontraktor. Setelah saya berkursus dan belajar di Kolej Komuniti, saya dapat belajar iaitu ilmu-ilmu berkenaan dengan kontraktor dan juga ilmu berkenaan dengan senggaraan bangunan. Berasaskan ilmu yang diperolehi, beliau berjaya menubuhkan syarikat sendiri iaitu Cetin Makmur Enterprise yang memberi perkhidmatan dalam aspek penyelenggaraan bangunan dan kontraktor binaan. Di Kolej Komuniti banyak membantu saya untuk menjadi seorang kontraktor. Jadi daripada situlah saya mula berjinak dan mendekati bagaimana menjadi seorang kontraktor dan untuk membina sesebuah bangunan. Berasaskan kepada usaha dan disiplin yang tinggi, syarikat beliau telah memperolehi beberapa tender kerajaan. Antaranya ialah membina sebuah surau sekolah. Projek surau ni dia punya tempoh selama 1 tahun yang dikeluarkan oleh Majlis Daerah Jerantut. Jadi progres yang kita telah buat sekarang ni lebih kurang 60%. Kerja-kerja yang telah dibuat sekarang ni adalah kerja-kerja plaster yang sedang dibuat, plaster, kerja-kerja memasang aluminium frame, kerja-kerja memasang pipe untuk electrical, dan juga kerja-kerja akan dibuat iaitu memasang trusses dan juga atap genting. Saya memang respect lah dia dari segi ketekunan dia, lagi dengan ketegasan dia dalam satu-satu perkara, terutamanya dalam untuk menyiapkan projek, khususnya projek yang sedang dibuat ni lah. Selalu ambil berat lah tentang kerja-kerja, setiap part-part kerja yang dibuat lah, step by step. Memang sentiasa dia awasi lah. Pekerja pun senang bekerja dengan dia. Itu yang saya betul-betul respect lah dia. Bagi beliau, dalam menjalankan perniagaan seperti menyelenggara dan membina bangunan, perlukan ilmu pengetahuan serta mementingkan kualiti.
Muhammad Anwar adalah contoh usahawan terbaik yang fokus dan penuh disiplin dalam setiap kerjayanya. Okay, Alhamdulillah, sebenarnya kami amat berbangga sebenarnya kerana kami Kolej Universiti Terbelum ini dapat melahirkan sebenarnya ramai graduan yang berjaya, alumni yang berjaya. Dan salah satu contohnya adalah Cik Anwar itu sendiri, yang mana Cik Anwar ini bukan saja sebenarnya menjadi usahawan yang berjaya untuk diri dia sahaja, tetapi sebenarnya Cik Anwar ini juga membantu sebenarnya graduan-graduan ataupun adik-adik yang baru saja menamatkan pengajian untuk sama-sama kata orang tu mengikut jejak langkah beliau. Kita mestilah mempunyai pemikiran yang positif. Maksud saya tu persaingan tu memang ada. Cuma bagi kita, kita cuba membawa dalam bidang perniagaan ni ke arah berdaya saing. Bermakna kita menjaga kualiti kerja, kita menjaga kerja siap dalam tempoh yang ditetapkan. Jadi di situ bagi saya berdaya saing itu memang ada dan kita gunakan kita punya kreativiti kita. Sebagai seorang kontraktor, kalau untuk berjaya kita jangan patah semangatlah. Setiap tahun, Institusi Pendidikan Tinggi IPT berjaya melahirkan graduan berkualiti tinggi dan memiliki minda kelas pertama. Sehubungan itu, para graduan diseru memilih kerjaya keusahawanan agar dapat berdaya saing dari segi pemikiran dan tingkah laku. Melihat jumlah pengangguran makin meningkat, bidang keusahawanan perlu menjadi keutamaan selepas tamat pengajian. Bermula sekarang, para graduan perlulah mengubah mindset daripada menjadi pencari kerja kepada menjana pekerjaan. Negara kini amat memerlukan lebih ramai usahawan dalam kalangan graduan untuk menjadi pemangkin transformasi ekonomi negara kepada ekonomi berpendapatan tinggi dan inovasi. Ada ungkapan mengatakan bahawa belajar sewaktu muda seperti mengukir di atas batu. Belajar sewaktu tua seperti melukis di atas air. Ungkapan ini adalah untuk memotivasikan anak muda untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Dan ia kerana masa muda adalah masa yang perlu kita manfaatkan baik-baik untuk membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Dan kata akhir daripada saya, semoga semua para graduan kita berjaya dalam bidang masing-masing. Jumpa lagi. Assalamualaikum.